Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Diucapkan selamat sejahtera kepada Dr. Santi. Baiklah, di sini kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Syed Hazmi, dan yang saudara jelita ini, Nur Eliana Natasha, dan saudara yang kacak ini pula, Muhammad Nur Hakim, akan melakukan pembentangan tugasan 2 berkaitan dengan tugasan hubungan etnik. Baiklah, tajuk yang kami peroleh pada hari ini adalah cabaran hubungan etnik dan peranan penting badan kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam memperkukuhkan integrasi nasional. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita tengok dahulu slide apa seterusnya. Baiklah, dalam paparan kali ini, saya akan menerangkan tentang konsep integrasi nasional terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada cabaran, peranan badan kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk membentuk integrasi nasional ini. Baiklah, apakah itu integrasi nasional? Integrasi nasional ini merupakan salah satu usaha untuk merapatkan hubungan masyarakat yang pelbagai kaum, di mana kita tahu kaum di Malaysia ini bukan terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India saja. Di Sarawak dan Sabah pula terdiri daripada lebih daripada 30 kaum dan bangsa ini dan mengamalkan budaya, adat, agama yang berbeza. Jadi integrasi nasional ini usaha untuk merapatkan kesemua kaum tersebut ke arah semangat yang muhibah dan rasa kekitaan demi kelangsungan hidup yang harmoni dan kesejahteraan negara. Di mana kita lihat negara kita sekarang aman, tiada peperangan antara kaum, betul tak? Jadi maknanya integrasi nasional di Malaysia ini sudah terbentuk, namun begitu masih terdapat lagi beberapa isu-isu kecil yang menyebabkan integrasi nasional ini kurang diterapkan. Jadi kita tengok isi kedua, hubungan etnik yang harmonis amat diperlukan bagi masyarakat pelbagai etnik dan pelbagai budaya di Malaysia. Jadi integrasi nasional ini merupakan salah satu perkara yang penting dalam sesebuah negara, kerana tanpa integrasi nasional ini sudah pasti negara kita tidak akan aman dan hidup masyarakat akan bergolak kerana saling rasa ketidakpuashatian itu akan selalu timbul. Baiklah, di sini saya selitkan penyataan pada seorang penyelidik iaitu Abdullah 2010 berpendapat bahawa proses mencapai sesebuah masyarakat integrasi bukanlah sesuatu yang mudah. Integrasi adalah sesuatu yang kompleks. Jadi kita tahu, jadi kita tengok betapa hebatnya pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu yang berjaya membentuk integrasi nasional, di mana yang kita dapat lihat sekarang kita hidup dalam keadaan aman, tiada rusuhan antara etnik, tiada rasa ketidakpuashatian. Mungkin ada setengah isu yang akan menyebabkan ketidakpuashatian antara etnik, tapi tidak secara dominan. Baiklah, setiap kaum membawa hal masing-masing daripada pelbagai sudut seperti sejarah, pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Di sini membuktikan bahawa terdapat cabaran-cabaran dalam pembentukan integrasi nasional ini daripada sudut aspek politik, sosial dan ekonomi serta pendidikan. Jadi seperti yang kita tahu, isu hubungan etnik ini bukanlah baru berlaku. Ini telah berlaku sejak dahulu lagi. Seperti yang kita tahu, setelah negara kita merdeka pun ada satu peristiwa iaitu pada 13 Mei. Walaupun negara Malaysia pada masa itu telah merdeka, namun telah merdeka secara luaran, namun terdapat isu hubungan etnik dalam kalangan kaum Melayu dan Cina pada waktu itu, di mana berlaku pembunuhan secara berleluasa, bermati-matian. Itu semua disebabkan tiadanya integrasi nasional, dan peristiwa 13 Mei inilah yang perlu dijadikan sebagai sebagai pengajaran dalam hidup masyarakat Malaysia supaya tidak berlaku lagi pergolakan ini. Baiklah, berikut merupakan sedikit gambaran sejarah hitam negara Malaysia yang berlaku pada 13 Mei. Kita tengok masyarakat Cina dan masyarakat Melayu yang saling merusuh antara satu sama lain disebabkan rasa ketidakpuashatian mereka walaupun negara telah merdeka. Jadi di sini kita tengok
untuk mewujudkan integrasi nasional ini bukanlah satu perkara yang mudah. Bila kita tengok pula cabaran-cabarannya dari sudut politik, ekonomi dan sosial. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu cabaran dari sudut politik yang untuk membentuk integrasi nasional di Malaysia. Di Malaysia, terdapat pelbagai parti politik yang berasaskan kumpulan etnik tertentu yang akan memperkukuhkan dan akan mempertahankan, memperjuangkan kepentingan dan hak etnik tersebut. Sebagai contoh, orang Melayu yang menyokong parti UMNO dan parti PAS yang ada di Malaysia, di mana diikuti pula MCA, parti MCA dan parti DAP yang disokong oleh orang Cina, dan lagi satu MIC yang disokong pula oleh orang-orang India. Jadi sokongan-sokongan ini datang daripada kumpulan etnik yang sama sejak parti politik ini ditubuhkan lagi. Ini kerana tujuan awal parti tersebut adalah dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan hak masing-masing. Jadi, apabila berlakunya hal ini di mana setiap parti politik ini akan ingin memperjuangkan hak masing-masing, akan menimbulkan persepsi buruk terhadap kepentingan setiap parti politik itu. Sebagai contoh yang kita boleh ambil baru-baru ini, yang di mana negara Malaysia baru saja dimerintah oleh Pakatan Harapan, di mana setelah berpuluh tahun UMNO telah memimpin negara Malaysia. Jadi sebelum Pakatan Harapan memimpin negara Malaysia ini, berlakunya persepsi buruk di kalangan masyarakat Melayu yang risau terhadap parti Pakatan Harapan ini, di mana Pakatan Harapan ini, di bawah Pakatan Harapan terdapat parti politik DAP, di mana DAP ini disokong oleh orang-orang Cina lah. Jadi di situ akan menimbulkan persepsi buruk dalam kalangan masyarakat Melayu. Adakah kepentingan hak orang Melayu akan terancam? Adakah selepas ini golongan Cina akan menguasai negara Malaysia? Jadi persepsi buruk itu akan berlaku dari sudut politik. Jadi wujudnya parti perkauman akan menjadikan kepentingan sesebuah etnik itu dipersoalkan. Jadi di sini langkah yang perlu diambil oleh parti politik Pakatan Harapan perlulah menunjukkan pemerintahan yang berkaliber untuk membuktikan kepada etnik-etnik lain ataupun parti-parti lain bahawa mereka walaupun terdiri daripada golongan bukan orang Melayu ataupun bukan orang India, tapi masih menjaga kebajikan masyarakat dan menjaga kepentingan kaum di negara Malaysia. Baiklah, itu dari sudut politik. Baiklah, seterusnya kita lihat cabaran untuk membentuk integrasi nasional dari sudut ekonomi, di mana salah satu faktornya adalah pendominasian ekonomi. Di mana kita lihat apabila berlakunya pendominasian ekonomi ini, jurang pendapatan dan perbezaan gaya hidup berlaku disebabkan persaingan sektor ekonomi yang telah didominasi mengikut etnik masing-masing. Seperti yang kita tahu, British telah pecah dasar iaitu membezakan jenis pekerjaan antara tiga kaum ini, iaitu Melayu, Cina dan India, di mana British menempatkan Melayu di kawasan kampung untuk mengamalkan sektor pertanian dan nelayan. Bagi masyarakat Cina pula, dia duduk di kawasan bandar yang lebih maju untuk mengamalkan sektor perlombongan, manakala masyarakat India ditempatkan di kawasan ladang-ladang untuk mendapatkan biji getah, macam tu. Jadi perbezaan dalam bidang ekonomi akan mewujudkan persaingan dan mewujudkan rasa ketidakpuas hatian dalam kalangan etnik tertentu, di mana orang Cina dilihat lebih mendominasi bidang yang lebih maju, iaitu perniagaan dan perdagangan. Orang Melayu pula dalam bidang pertanian yang kurang berdaya maju, manakala orang India pula menjadi buruh di ladang. Jadi jurang pendapatan inilah yang berlaku inilah menjadi cabaran dari sudut ekonomi untuk membentuk integrasi nasional. Selain itu, apabila berlakunya pendominasian ekonomi ini juga menjadikan peluang pekerjaan yang sempit dalam sektor ekonomi yang telah didominasi oleh sesuatu etnik. Sebagai contoh, orang Melayu sukar untuk menceburi sektor ekonomi yang diamalkan oleh orang Cina untuk meningkatkan jurang pendapatan itu. Begitu juga dengan kaum-kaum lain. Yang ketiga adalah apabila ketiga-tiga sektor ekonomi ini berlaku di tempat lokasi yang berbeza, maka
kurang interaksi sosial sesama mereka, menjadikan integrasi nasional ini tidak dapat dibentuk serta menjadikan perpaduan itu juga terbatas. Jadi itulah cabaran dari sudut ekonomi. Dalam seterusnya kita lihat cabaran untuk membentuk integrasi nasional dari sudut sosial. Di sini faktor pertama adalah dasar baca perintah. Seperti yang saya telah terangkan sebelum ini, British telah menempatkan 3 jenis kaum iaitu Melayu, Cina dan India di tempat yang berbeza. Iaitu disebabkan sektor ekonomi yang berbeza lah yang diamalkan oleh mereka. Jadi pendapatan mereka juga yang berbeza ini menyebabkan pengasingan etnik berlaku serta menyekang interaksi dan konteks sosial sesama etnik ini. Hal ini sebagai contoh, saya boleh cakap apabila mereka menjalankan sektor ekonomi di tempat di tempat yang berlainan, menyebabkan interaksi sosial itu sukar berlaku kerana mereka susah untuk berjumpa. Mereka lebih banyak melakukan interaksi sosial sesama etnik mereka sendiri. Jadi itulah cabaran dari sudut dasar pecah perintah tadi. Yang kedua adalah kepelbagaian agama dan budaya. Seperti yang kita tahu, di negara Malaysia bukan sahaja terdapat agama Islam dan budaya Melayu. Di Malaysia terdapat banyak kaum selain daripada kaum Melayu, Cina dan India. Di Sabah Sarawak juga terdapat lebih daripada 30 jenis kaum dan bangsa ini. Jadi hal ini menjadikan wujudnya kepelbagaian kepercayaan, agama, budaya, adat istiadat dan bahasa dan lain-lain lagi lah. Jadi perbezaan agama ini apabila kurangnya pengetahuan tentang budaya yang diamalkan oleh etnik lain akan menimbulkan kecurigaan terhadap fahaman agama yang diamalkan oleh sesuatu etnik tersebut. Jadi apabila berlakunya kurang fahaman ni akan menimbulkan satu persepsi buruk ataupun sangkaan buruk lah terhadap kepercayaan yang diamalkan oleh etnik itu. Sebagai contoh, Cina yang mengamalkan aktiviti mengalah hantu dengan menggunakan mercun kan. Jadi orang Melayu akan berfikir, boleh ke mercun tu halau hantu? Macam tak percaya je, macam tu lah ibaratnya. Jadi apabila kurangnya pengetahuan ini akan menimbulkan kecurigaan terhadap sesama etnik yang berlainan. Baiklah, seterusnya adalah aspek pendidikan, iaitu sistem persekolahan di Malaysia yang terbagi kepada 3 jenis aliran, iaitu sekolah kebangsaan SK, iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah, sekolah jenis kebangsaan SJKC dan SJKT. Jadi apabila wujudnya 3 jenis sekolah ini, bagaimanakah integrasi nasional ingin membentuk? Kerana murid-murid lebih memilih mengikut etnik masing-masing. Sebagai contoh, murid Melayu lebih majoriti di sekolah rendah jenis SK, sekolah rendah sekolah kebangsaan, manakala murid Cina bersekolah di SJKC, iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina, manakala India pula bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Tamil. Jadi bagaimanakah membentuk integrasi nasional ini sejak dari bangku sekolah sekiranya mereka tidak dikelompokkan dalam satu sekolah yang sama? Jadi itu adalah cabaran dari sudut sosial. Mungkin di sini boleh antara jalan penyelesaiannya mungkin boleh menerapkan mata pelajaran sejarah, iaitu supaya mereka dapat memahami budaya dan sejarah yang dilalui oleh Malaysia, serta boleh menerapkan juga iktibar yang berlaku daripada peristiwa 13 Mei ini sejak daripada sekolah rendah dalam buku sejarah. Jadi mereka akan mementingkan terhadap pembentukan perpaduan dalam diri mereka sejak dari sekolah rendah lagi. Jadi itulah cabaran dari sudut sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Nama saya Nur Eliana Natasha binti Rosni. Saya akan membentangkan berkenaan dengan peranan badan kerajaan dalam memperkukuh integrasi nasional bagi mengatasi cabaran-cabaran yang telah
dilanda lah. Jadi pertama sekali saya telah mengetengahkan 5 peranan badan kerajaan, iaitu Rukun Negara, yang kedua Wawasan 2020, yang ketiga Dasar Pendidikan Kebangsaan, Dasar Pembangunan Negara dan juga Satu Malaysia. Jadi saya akan terangkan dengan peranan badan kerajaan yang pertama, iaitu Rukun Negara. Rukun Negara ini dibentuk pada 31 Ogos tahun 1970 oleh Majlis Gerakan Malaysia atau nama singkatannya adalah MAGIRAN. Jadi, Rukun Negara ini dianggap sebagai satu ideologi nasional Malaysia bagi merencana program dan juga dasar dalam negara. Rukun negara ini juga dianggap sebagai instrumen untuk mengatasi garisan pemisah etnik dalam membentuk masyarakat dan mewujudkan perpaduan. Serta rukun negara ini juga perlu ataupun menjadi satu keperluan peraturan dalam norma hidup masyarakat Malaysia untuk mewujudkan perpaduan dalam negara kita. Kenapa kita katakan rukun negara ini sebagai ideologi nasional Malaysia? Hal ini kerana dalam Malaysia memang terdapat pelbagai etnik. Jadi, jika dilihat 5 prinsip rukun negara tersebut, ianya adalah rasional ataupun boleh dianggap sebagai sejagat untuk setiap etnik. Jadi, yang pertama sekali, prinsip kepercayaan rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, boleh dilihat dalam pelbagai etnik ini, kita bebas untuk menganuti pelbagai agama. Misalnya untuk kaum Islam, untuk kaum Melayu kebanyakannya menganuti agama Islam, untuk kaum Cina menganuti agama Buddha dan sebagainya. Jadi dekat Malaysia ianya adalah bebas untuk menganuti ataupun mempercayai apa-apa pegangan agama ataupun Tuhan sekalipun. Jadi yang kedua, prinsipnya adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Dalam etnik Malaysia, kita mewajibkan untuk kesemua kaum tak kira pelbagailah bangsa untuk setia kepada raja dan juga negara. Seterusnya adalah keluhuran perlembagaan. Kita juga perlu mengikuti atau mematuhi peraturan yang telah dibuat ataupun dipinda di dalam negara Malaysia. Yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Jadi kita kena percaya bahawa undang-undang di Malaysia sememangnya membawa kedaulatan atau kesejahteraan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita kena mengikuti atau mematuhi undang-undang yang telah dibuat. Seterusnya adalah kesopanan dan juga kesusilaan. Kesemua etnik, tak kira kaum, budaya, bangsa sekalipun perlu mengamalkan etika sopan dan juga menghormati atau memahami kaum yang lainlah untuk mewujudkan satu perpaduan dalam Malaysia. Jadi, jika kesemua etnik mengikuti atau mematuhi prinsip rukun negara ini di dalam diri mereka, maka tidak hairanlah bahawa Malaysia ini mampu mewujudkan perpaduan walaupun terdapat pelbagai etnik di Malaysia. Baiklah, yang kedua adalah peranan dasar badan kerajaan ini telah mewujudkan dasar pendidikan kebangsaan untuk semua pelajar-pelajar di negara Malaysia. Dasar pendidikan kebangsaan ini diperkenalkan melalui Akta Pelajaran 1961 bagi tujuan mewujudkan masyarakat yang harmonis. Jadi, program apa yang telah diwujudkan di dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan ini? Apa yang saya tahu, terdapat 5 program yang telah diwujudkan. Antaranya adalah Sekolah Wawasan. Jadi, Sekolah Wawasan ini telah menyediakan ruang sosial bagi pelajar dari pelbagai etnik berinteraksi untuk menjalin hubungan harmoni. Apa yang kita boleh tengok adalah dalam sekolah kebangsaan, tidak kiralah kaum Cina ataupun India, mereka boleh masuk ke sekolah itu dan bergaul seperti biasa dan tidak ada unsur diskriminasi pun sesama murid. Kerana apa yang saya lihat pada era kini,
tidak kira murid berkaum Cina, India atau Melayu, mereka tetap berkawan dan mampu menjalinkan hubungan sosial antara mereka di dalam kelas. Jadi perkara itu adalah sememangnya sangat-sangat baguslah untuk diterapkan kepada jiwa murid walaupun mereka sebenarnya masih kecil. Yang kedua adalah program REMOVE. Program ini merupakan kerjasama antara sekolah pelbagai aliran dalam program pelajar dan guru bagi meningkatkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar. Jadi, program apa yang dibuat dalam REMOVE ini? Kita boleh lihat program sambutan-sambutan raya di sekolah seperti sambutan raya Aidilfitri. Tidak kira kaum, mereka boleh menyertai sambutan itu di sekolah dan boleh merasai makanan-makanan yang dibawa oleh kaum Melayu, misalnya seperti rendang, ketupat, dan itu tidak ada isu pun. Jadi apabila program tersebut diwujudkan di dalam sekolah, ianya mampu membuka atau memberi pendedahan kepada murid untuk mengenali budaya-budaya etnik yang lain. Jadi apabila murid sudah terbiasa didedahkan dengan perkara-perkara sebegitu, mereka tidak akan pelik dan tidak akan hairan untuk melihat budaya kaum-kaum lain, dan mereka akan cuba faham serta bertoleransi dan mampu memupuk jiwa perpaduan di dalam jiwa murid tersebut. Kemudian adalah dari program bahasa Tamil dan juga Mandarin. Perkara ini boleh dilihat melalui penawaran mata pelajaran Tamil dan Mandarin sebagai bahasa kedua di sekolah aliran kebangsaan. Perkara ini adalah untuk menyebabkan murid itu tidak berasa asing untuk mengetahui bahawa di Malaysia ini sebenarnya terdapat banyak bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa lain. Misalnya, bangsa Melayu boleh mempelajari bahasa Mandarin untuk menggunakannya sebagai komunikasi dengan kaum Cina. Jadi perkara itu adalah sangat-sangat bagus. Yang keempat adalah pelan pembangunan pendidikan. Jadi, pelan pembangunan pendidikan ini adalah diwujudkan bagi mewujudkan masyarakat saksama melalui peningkatan taraf hidup dan kurang jurang sosial ekonomi. Jadi, pelan pembangunan pendidikan ini telah dilakukan untuk mengurangkan jurang sosial ekonomi untuk murid yang berpendapatan rendah dan juga berpendapatan tinggi. Jadi, kerajaan perlu mengurangkan jurang tersebut dan memberi hak pendidikan yang sama rata tanpa mengira pendapatan ahli keluarga murid tersebut. Yang terakhir sekali adalah program bantuan pelajar. Apa yang Dasar Pendidikan Kebangsaan ini telah buat adalah mereka telah menawarkan beberapa program untuk murid yang berkeperluan lah, yang murid berpendapatan rendah, misalnya program seperti rancangan makanan tambahan atau dikenali sebagai RMT, program susu sekolah untuk kesihatan murid, skim voucher untuk tuition dan juga skim pinjaman buku teks bagi murid yang tidak mampu. Akan teruskan dengan peranan badan kerajaan yang ketiga, iaitu Wawasan 2020. Wawasan 2020 ini telah diperkenalkan pada 28 Februari tahun 1991. Apa sebenarnya matlamat Wawasan 2020 ini? Yang pertama sekali adalah menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang daripada pelbagai bidang, tidak kira bidang ekonomi, bidang pemakanan atau sebagainya, serta untuk pembentukan negara Malaysia yang maju menjelang tahun 2020. Jadi sebenarnya Wawasan 2020 ini adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika serta kukuh dalam nilai agama. Hal ini kerana jika masyarakat mempunyai moral dan etika ataupun nilai murni yang tinggi serta mempunyai pegangan agama yang bagus, mereka akan mempunyai jiwa ataupun pemikiran yang matang. Jadi tidak akan timbul isu pergaduhan yang melibatkan perkauman ataupun melibatkan pasal agama di Malaysia. Kemudian mewujudkan masyarakat yang liberal dan juga bertolak ansur, sama juga seperti masyarakat yang bermoral dan juga beretika. Serta Wawasan 2020 ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang jauh ke hadapan.
perkara ini sebenarnya perlu diterapkan untuk generasi-generasi yang muda. Jadi bila generasi muda itu mempunyai daya pemikiran yang tinggi dan mampu pandang ke hadapan, sebenarnya mereka kadang-kadang mempunyai bakat ataupun potensi untuk menyumbang sesuatu kepada negara bagi memajukan negara tersebut. Jadi yang seterusnya adalah melahirkan masyarakat yang penyayang dan mempunyai budaya menyayangi tidak kira pelbagai kaum, sama ada kaum Cina dan juga kaum Melayu dan juga kaum India dan banyak juga etnik-etnik yang lain di Sabah Sarawak itu. Jadi mereka tidak akan merasa perbezaan dan akan saling sayang menyayangi sesama kaum dan juga budaya yang ada. Serta yang terakhir sekali, Wawasan 2020 ini adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi dan tidak ada jurang dalam bidang ekonomi seperti strategi-strategi zaman dululah, iaitu zaman British, ya, di mana bangsa ataupun kaum Cina diletakkan di bandar ataupun di Lombong biji timah, kaum Melayu untuk pertanian, kaum India adalah untuk ladang sawit. Itu sebenarnya tidak relevan lah untuk dilakukan pada tahun-tahun yang sekarang ataupun menjelang tahun 2020. Jadi sebenarnya jika Wawasan 2020 ini dilaksanakan, mungkin masyarakat akan lebih berfikiran jauh serta akan bertindak adil dalam bidang ekonomi dan tidak akan melihat jurang sosial sesama kaum tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan peranan badan kerajaan, iaitu mereka telah mewujudkan program Satu Malaysia. Jadi, Satu Malaysia ini ialah satu gagasan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6, iaitu Najib Razak pada tarikh 2 April yang bertahun 2009. Jadi, Satu Malaysia ini dikenali dengan slogan Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Satu Malaysia ini merupakan pendekatan baharu bagi menempa zaman baharu demi keutamaan rakyat. Jadi, Perdana Menteri ini telah bermatlamat untuk mengutamakan rakyat dan membantu rakyat dalam memajukan diri mereka. Jadi, apa yang ada di dalam Satu Malaysia ini? Satu Malaysia ini mewujudkan prinsip pertama sekali adalah berintegriti, melahirkan masyarakat yang berintegriti dan juga berkebolehan dalam pelbagai bidang, sama ada bidang sukan, bidang pendidikan dan juga sebagainya, serta melahirkan masyarakat yang kesaksamaan ataupun bertindak adil lah dengan semua kaum. Kemudian, matlamat Satu Malaysia ini adalah untuk mengekalkan perpaduan dalam kepelbagaian etnik masyarakat Malaysia. Jadi, Satu Malaysia merupakan wadah bagi pembinaan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan membantu negara ke arah mencapai Wawasan 2020. Jadi, sebenarnya Satu Malaysia ini merupakan satu program sokongan untuk Malaysia ini bangkit menjelang pada tahun 2020 kerana prinsip dan juga matlamatnya adalah untuk mengekalkan kewujudan sesuatu kaum tersebut ataupun menjadikan semua kaum bertindak bersatu padu. Jadi, perkara itu membolehkan Malaysia akan bergerak ke arah maju mencapai wawasan yang telah dilaksanakan di dalam program Wawasan 2020. Kita akan teruskan dengan peranan kerajaan yang terakhir, iaitu dasar pembangunan negara. Jadi, dasar pembangunan negara ini mempunyai 3 aspek. Yang pertama adalah dasar ekonomi baru, yang kedua dasar pembangunan nasional dan yang ketiga adalah dasar wawasan negara. Jadi, kita akan lihat yang pertama, iaitu dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini bermatlamat untuk mencapai perpaduan negara dengan memperbetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum dan juga wilayah. Untuk mengimbangi sosioekonomi tersebut, ianya perlu mempertingkatkan pelibatan bumi putera dalam bidang perniagaan dan juga perusahaan. Yang kedua adalah dasar pembangunan nasional. Dasar pembangunan nasional ini adalah bermatlamat untuk mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan juga adil dalam setiap kaum. Jadi, sebenarnya dasar pembangunan nasional ini
digerakkan atas landasan hukum membentuk pembangunan. Dasar pembangunan nasional ini adalah digerakkan atas sebab landasan kukuh bagi membentuk pembangunan seimbang meliputi aspek sosial, nilai etika dan moral mengikut acuan tempatan Malaysia. Yang akhir sekali adalah dasar wawasan negara. Dasar wawasan negara ini sebenarnya merupakan penerusan dasar ke arah wawasan 2020. Ianya bagi mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, progresif dan makmur. Dan akhir sekali adalah meningkatkan daya tahan dan juga daya saing ekonomi di Malaysia. Sekian daripada saya, terima kasih. Baik, seterusnya saya akan sambung pembentangan Tasha, iaitu dengan tajuk baru, Peranan Badan Bukan Kerajaan dalam Memperkukuh Integrasi Nasional. Kita tahu integrasi nasional ni ialah sistem perpaduan, iaitu perpaduan yang ada di Malaysia ini. Dan apa kaitan peranan Badan Bukan Kerajaan dalam mempertingkatkan perpaduan dan kenapa mereka ingin meningkatkan perpaduan di Malaysia? Yang pertama kita akan lihat dari aspek ekonomi, yang kedua pendidikan, yang ketiga sosial dan yang keempat ialah politik. Dari segi ekonomi, saling membantu golongan yang memerlukan. Di sini kita lihat bahawa aspek ekonomi ni kita boleh bercambah kepada pelbagai sektor, iaitu sektor dari segi perindustrian, pembangunan, infrastruktur, semua itu diambil kira sebagai ekonomi. Kerana ekonomi ni mampu memupuk perpaduan dengan cara memberi peluang pekerjaan yang ada untuk rakyat-rakyat yang menganggur. Jika rakyat tidak dapat mempunyai sebarang pekerjaan, mereka berisiko atau berkemungkinan besar boleh melakukan jenayah dan sebagainya. Untuk pendidikan pula, menyokong dan menambah baik kandungan pendidikan di Malaysia. Maksudnya di sini, pihak peranan badan bukan kerajaan ini boleh menubuhkan sekolah sendiri tetapi dengan menggunakan pendidikan kerajaan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, di mana mereka boleh sama ada menambah baik atau terus sahaja menggunakan sistem yang ada. Di sini kita dapat lihat bahawa dengan adanya inovasi-inovasi baharu dan sistem-sistem baharu yang ada di sekolah-sekolah, sama ada sekolah swasta, kita boleh menjalinkan hubungan yang sangat baik dengan sama ada dengan kerajaan ataupun dengan bukan kerajaan. Dan seterusnya ialah sosial. Sosial ini menganjurkan kepelbagaian aktiviti yang memupuk perpaduan. Di sini sosial juga berkait rapat dengan kebajikan rakyat, pendidikan. Soal pendidikan juga tertakluk pada sosial juga. Tapi yang saya ingin terangkan di sini ialah kepelbagaian aktiviti sosial yang boleh merangsang masyarakat untuk terus berhubung, berkomunikasi satu sama lain agar dapat menjalinkan hubungan yang mesra dan positif. Seterusnya ialah politik. Politik memainkan peranan yang besar dalam meningkatkan ataupun menjadikan peranan badan bukan kerajaan ini salah satu organisasi yang sangat berharga lah kiranya. Ia kerana peranan badan bukan kerajaan ni boleh memberi kesedaran tentang kepentingan politik matang dalam kalangan masyarakat Malaysia, kerana kebanyakan daripada organisasi swasta ni dia memang tidak berpihak kepada politik agar dia dapat lebih kepercayaan daripada masyarakat dan pemimpin. Baik, seterusnya kita lihat badan bukan kerajaan di Malaysia. Terdapat 5 badan bukan kerajaan di Malaysia yang terbina pada sekitar tahun abad ke-19, yang membantu Malaysia memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan penduduk yang berbilang kaum ini. Baik, kita lihat bagaimana badan bukan kerajaan ni boleh bertahan. Yang pertama, badan bukan kerajaan ni dia bekerjasama dengan ahli perniagaan tempatan untuk mendapatkan dana bagi kelangsungan program. Maksudnya di sini, badan bukan kerajaan ni dia mempunyai perniagaannya tersendiri, tetapi dia melebarkan luas perniagaan mereka ke
di serata pelosok Malaysia dan bekerjasama dengan peniaga-peniaga lain untuk meningkatkan hasil dan mengumpul dana daripada hasil perniagaan tersebut. Seterusnya, pengumpulan dana. Pengumpulan dana ini kebanyakannya dibuat daripada pendaftaran ataupun orang kata penyebaran program positif. Di situ mereka akan dapat sambutan daripada masyarakat itu sendiri dan masyarakat itu sendiri akan melabur ataupun memberi dana yang mereka mampu agar program tersebut dapat dilangsungkan. Baik, seterusnya ialah dana khas daripada kerajaan. Dana khas daripada kerajaan ini lebih kurang mempunyai keistimewaan tersendiri kerana program yang dilangsungkan tersebut mestilah memberi impak yang positif kepada kerajaan. Sebagai contoh, dengan adanya program perpaduan ini, masyarakat Malaysia mampu menjalinkan hubungan yang baik dan menjadikan sesebuah kawasan itu harmoni. Jadi jika kawasan tersebut harmoni, maka kemajuan dan pembangunan boleh berlaku dengan pesat. Tanpa adanya keharmonian dan perpaduan dalam kalangan masyarakat, pengunduran ataupun kemusnahan boleh berlaku pada bila-bila masa kerana kelonggaran aspek komunikasi mampu menjejaskan perpaduan dan sekaligus mengundang cabaran ataupun masalah yang baharu dan boleh menjejaskan perpaduan kita. Tersebut ialah badan bukan kerajaan di Malaysia iaitu Lion Group, YTL Corporation, Multinational Corporation, Maxis dan Berjaya Group. Seterusnya kita beralih kepada sumbangan badan bukan kerajaan. Sumbangan yang mereka telah berikan kepada Malaysia sangatlah besar sehingga kini. Salah satunya dari bidang ekonomi dan satu lagi ialah bidang sosial. Dalam aspek ini, sumbangan-sumbangan yang diberikan dapat dilihat sehingga kini kerana pelbagai kaum sekarang boleh hidup bersama-sama tanpa mengira latar belakang mereka. Sebagai contoh, kalau dahulu para nelayan dikenali sebagai orang Melayu sahaja, manakala orang yang penduduk di estate dikenali sebagai orang India dan orang yang bekerja di lombong-lombong ialah orang Cina. Di situ kita akan dapat lihat betapa besar jurang antara kaum dan boleh diambil kira sebagai contoh yang paling dekat dengan kita kerana ia merupakan salah satu perbezaan pendapatan, ekonomi dan industri. Seterusnya, jika kita lihat dengan lebih mendalam, sumbangan-sumbangan daripada syarikat-syarikat organisasi badan kekerajaan tersebut memberikan impak yang besar dan positif sehingga ke hari ini. Kini kita dapat lihat bahawa orang Melayu, India, Cina boleh bersama-sama bekerja dalam sektor bidang yang sama dan tidak lagi berpecah seperti dahulu. Baik, kita lihat dari segi ekonomi iaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ialah kemudahan-kemudahan ataupun pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh syarikat-syarikat tersebut untuk mencipta peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Di sini, kepelbagaian sektor perniagaan dapat dibuka dan memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang menganggur daripada menganggur dapat keluar bekerja dan menjalinkan hubungan antara satu sama lain, antara kaum dan antara kaum yang berbeza, agama yang berbeza, latar belakang yang berbeza. Jadi jika mereka sudah bercampur, mereka tidak akan ada masalah lagi untuk menjalinkan hubungan antara satu sama lain. Seterusnya, dalam segi ekonomi ini juga, badan bukan kerajaan membantu pembangunan ekonomi di pelbagai wilayah serata Malaysia. Maksudnya bukan satu tempat sahaja badan bukan kerajaan ini duduk.
dia akan beralih kepada wilayah-wilayah lain untuk memperkembangkan sama ada perniagaan mereka dan memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat-masyarakat yang duduk di sama ada di luar bandar ataupun di bandar. Seterusnya ialah sosial. Sebagai contoh, sumbangan daripada badan kerajaan ni ialah mereka memberi beasiswa kepada pelajar yang berprestasi. Pelajar yang mempunyai pendidikan yang bagus akan dibantu oleh badan bukan kerajaan agar mereka mampu menaik taraf kehidupan ataupun menaik taraf gaya hidup mereka daripada jahil kepada lebih berpengetahuan dan berpendidikan. Di sini sangat penting, pendidikan amat penting untuk manusia kerana pendidikanlah yang menentukan sama ada seseorang tersebut mampu menghargai keindahan dan keharmonian sesuatu kawasan dengan cara mereka yang tersendirilah. Baik, sebagai contoh, jika orang yang tidak berpendidikan, jika ada sesuatu bencana ataupun masalah yang datang, mereka kemungkinan besar akan mempunyai pemikiran yang cetek dan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih terbuka. Berbeza dengan orang yang berpendidikan, mereka akan memberi banyak idea atau ilmu-ilmu baru bagi menyelesaikan sesuatu isu dan masalah yang timbul. Seterusnya, poin yang kedua bagi sosial ialah menyokong program pendidikan dan pelatihan. Badan bukan kerajaan sangat membantu dalam mengadakan program-program pendidikan dan pelatihan. Sebagai contoh, kumpulan Lion Group, YTL Corporation, Maxis dan Berjaya Group bekerjasama dan memberi bantuan dan menganjurkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan berkenaan sektor pendidikan. Di sini kita dapat lihat bahawa bidang pendidikan akan lebih diceburi dan dikuasai oleh masyarakat tempatan. Dan yang terakhir ialah memberi bantuan kepada komuniti yang memerlukan. Kita dapat lihat bahawa dahulu masyarakat adalah sangat sukar untuk mendapat wang dan gaya hidup yang agak tinggi. Jadi di situ taraf hidup yang agak tinggi. Jadi dengan adanya badan bukan kerajaan ni, mereka mampu menarik komuniti-komuniti yang memerlukan, iaitu golongan-golongan miskin, untuk menimba ilmu, menimba pendidikan secara percuma dan meningkatkan lagi amalan serta daya pemikiran mereka agar dapat melakukan sesuatu pekerjaan dengan lebih berkualiti dan sangat berkemahiran. Di sini kita ada satu lagi, iaitu Corporate Social Responsibility, di mana hanya badan bukan kerajaan MNC sahaja yang melaksanakan program ini. Program ini memiliki tanggungjawab sosial yang melibatkan komuniti tempatan, di mana ia memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, kesihatan dan pembangunan infrastruktur kepada rakyat Malaysia. Ia memainkan peranan dalam meningkatkan perpaduan dengan membantu masyarakat setempat mengatasi cabaran sosial yang ada. Di sini kita dapat lihat bahawa badan bukan kerajaan ini akan sentiasa ada untuk masyarakat ataupun rakyat untuk membantu mereka dalam menangani cabaran atau isu tentang perpaduan ataupun hubungan antara etnik. Hal ini kerana kesan daripada pemerintahan iaitu daripada British, iaitu pecah dan perintah, orang Melayu, India dan Cina tidak dapat bergaul dengan baik. Jadi di sini peranan CSR ini ialah membantu masyarakat setempat untuk bersosial dan menjalinkan hubungan antara satu sama lain. Seterusnya, berikut ialah peranan badan bukan kerajaan, iaitu pengiktirafan dan penghormatan terhadap kepelbagaian budaya di Malaysia. Di sini, badan bukan kerajaan mestilah menganggap ataupun mengiktiraf budaya-budaya yang ada di Malaysia ini sebagai satu budaya yang boleh diterima dan tidak membebankan. Hal ini kerana jika ingin datang ke sesuatu kawasan, kita mestilah menghormati budaya dan cara hidup mereka agar
penduduk tersebut tidak terasa hati ataupun berasa direndah-rendahkan. Yang kedua ialah program pendidikan dan kesedaran. Badan Bukan Kerajaan seperti yang saya jelaskan tadi, program pendidikan dan kesedaran ini dianjurkan supaya masyarakat mampu berfikir dengan lebih matang dan memberi kelebihan kelebihan kepada negara untuk berkembang dengan lebih maju. Seterusnya ialah projek-projek kolaboratif. Projek-projek kolaboratif ini ialah gabungan antara badan bukan kerajaan dengan sama ada dengan masyarakat ataupun badan bukan kerajaan lain ataupun dengan badan kerajaan itu sendiri. Di sini gabungan-gabungan tersebut mampu melahirkan sebuah kejayaan yang lebih besar, sama ada untuk meningkatkan perpaduan ataupun meningkatkan pembangunan. Seterusnya ialah permekasaan belia. Di sini kita dapat lihat bahawa belia iaitu orang muda yang dikumpulkan dan diberi kesedaran tentang bahawa betapa pentingnya perpaduan jika diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka peristiwa 13 Mei boleh berulang sekali lagi. Itu yang perlu dielakkan. Jadi, pemekasaan belia ini sangat penting. Pemekasaan belia ni perlulah bermula kepada belia yang berbeza latar belakang, berbeza agama, berbeza kaum. Seterusnya ialah kerjasama komuniti tempatan. Baik, badan bukan kerajaan ni mestilah mempunyai kerjasama yang baik dengan komuniti tempatan agar mereka dapat menjadikan sebuah program dengan lebih berkualiti. Baik, seterusnya ialah NGO Perpaduan Serata Dunia. Berikut ialah senarai NGO-NGO yang bermatlamat untuk memupuk perpaduan di serata dunia. Sebagai contoh, Amnesty International, ia membangun masyarakat yang adil dan setara tanpa memandang agama atau latar belakang. Search for Common Ground, fokus kepada penyelesaian konflik dan mempromosikan perdamaian. United Region Initiative, jaringan global yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antara agama dan membuka perpaduan antara berbagai tradisi keagamaan. Teach for All, menyokong guru dan pemimpin pendidik yang bekerja untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan mempromosikan inklusif sosial di pelbagai negara. Dan yang terakhir, Human Rights Watch, organisasi yang ini berupaya memantau ataupun melaporkan pelanggaran hak asasi manusia tanpa diskriminasi di seluruh dunia. Baik, di sini kita dapat lihat bahawa matlamat NGO untuk perpaduan ini ialah satu, iaitu memfokuskan pada pendamaian ataupun mempromosikan pendamaian kepada seluruh umat manusia agar sentiasa berharmoni antara satu sama lain. Kesimpulannya, perpaduan merupakan prinsip yang sangat penting dalam membangun dan memelihara keharmonian antara pelbagai suku, agama dan budaya yang ada di negara ini. Malaysia dikenal sebagai sebuah negara multikultural dengan masyarakat yang beragam, yang mempunyai pelbagai budaya. Perpaduan di Malaysia bukanlah proses yang mudah dan akan sentiasa berubah seiring dengan peredaran zaman. Oleh itu, semua pihak mestilah membangunkan kesedaran dan pemahaman yang lebih baik antara satu sama lain agar dapat memupuk perpaduan selama-lamanya. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.